Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati dan dikasihi pengurusi dan ahli jawatan kuasa masjid Al-Fadil, tuan-tuan imam, ustaz-ustaz, ustazah, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Azza wa Jalla yang memberikan kepada kita nikmat sehingga kita dapat lagi bersama-sama dalam bulan yang penuh barakah ini dan dapat mengerjakan ibadah di dalamnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita ini dengan sempurna dan kita berusaha untuk menyempurnakannya dengan penuh rasa iman dan keikhlasan kita terhadap pelaksanaannya, kerana kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tuan-tuan, Allah Taala melalui lidah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita bahawa dalam bulan Ramadan ini dibuka pintu surga dan ditutup pintu neraka dan dibelenggu atau dirantai syaitan. Alhamdulillah, maknanya pintu surga dibuka. Sesiapa sahaja boleh masuk dalam mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesiapa yang boleh menghalang. Umpamanya kita ni orang susah, orang tidak ada pengaruh, nak masuk ada guard dua orang depan tu, tak bagi masuk. Dah, siapa pun di kalangan kita boleh masuk ke dalam pintu surga, ke dalam pintu keredaan Allah untuk kita beribadah kepadanya dengan sempurna, meninggalkan segala kejahatan, kesilapan kita, ketelanjuran kita sebagai manusia. Kerana sebagai manusia kita tak sunyi daripada sebarang kelemahan dan kesilapan. Namun Allah Ta'ala Maha Pengasih dan Penyayang. Bayangkan di bulan Ramadan ini pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan ada di kalangan kita menutup pintu surga itu dan membuka pintu neraka. Na'udzubillahi min zalik. Tuan-tuan, pintu neraka ditutup oleh Allah. Jangan ada manusia yang beriman membuka pintu neraka. Dengan makna dan pengertian kita kembali kepada Allah di dalam bulan yang penuh barakah ini, menginsafi dan menyedari akan hakikat bahawa kita adalah manusia yang lemah. Sebab itu sabda Nabi SAW, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan, dengan penuh keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah akan mengampunkan semua dosa-dosanya yang telah lalu. Tuan-tuan, banyak mana pun dosa kita dengan Allah, jika kita memohon keampunan kepadanya dengan kita menjadi hamba-Nya yang setia, insya-Allah Nabi menyatakan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Berarti kita tak ada dosa. Dosa yang ada hanya dosa yang kita buat pula. Oleh sebab itu Ramadan ini pertamanya adalah rahmat, kasih sayang Allah, pertengahannya keampunan Allah, dan 10 yang terakhir adalah pembebasan daripada api neraka. Sebab itu perangai kita, sikap dan tanggungjawab kita mesti berubah daripada cara yang tak betul dulu. Umpamanya kita dalam berpuasa, kadang-kadang ada di antara kita yang hanya tak makan dan tidak minum, tetapi percakapan kita, tingkah laku kita, kerja buat kita yang memperlihatkan cara kita tidak seperti mana yang dikehendaki
oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man qawlu dzuri wal amalu bihi wal jahlu falaysa lillahi hajatan an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Barang sesiapa yang berpuasa tetapi tidak meninggalkan percakapan-percakapan yang merapu, percakapan-percakapan yang jahat, masih lagi mengumpat, masih lagi mencaci, mencela, masih lagi bercakap bohong, masih lagi berperangai dengan perangai yang jahat, wal amalu bih, dan beramal dengan amalan yang jahat, wal jahlu, dan berperangai seperti perangai orang yang bodoh. Orang yang bodoh, macam mana orang bodoh? Dia puasa tapi cakap merapu. Dia berpuasa masih main dam lagi, semayang kurang ambil perhatian. Kadang-kadang berpuasa tak semayang. Ini orang bodoh. Berpuasa tapi tidak menutup aurat, masih lagi terbuka auratnya macam orang jahiliyah. Maka itu suatu bentuk perangai orang yang bodoh. Kalau orang meniaga, sedap kuih ni, sedap. Sedangkan benda itu tak sedap. Elok buah ni, dia kata. Elok. Kalau kata, entahlah encik, saya tak tahulah, sebab dalam kulit ada orang kata elok, ada tak elok, tu pulanglah nasib. Jadi kalau kita kata elok, sedangkan dia tak elok, ada niat yang lain, maka tidak betul. Oleh sebab itu, kita berpuasa, percakapan kita kena jaga. Mata, percakapan, hati dan tingkah laku, perangai. Mentang-mentang lapar tak makan, sikit-sikit menyiang-siang, panas barang semua, temperature naik semua. Maka itu perangai-perangai orang yang bodoh. Kalau lagi pasal Ramadan berat cebek, kiri kanan, ngengkeng aja. Balik ke rumah berapa yang makan? Kalau 10 yang beli, 5 ke bakul sampah. Itu perangai orang bodoh. Tak ada pengalaman lagi, dah puluh tahun dah puasa. Gitulah perangai. Beli yang perlu, boleh beli banyak, tapi hantar ke masjid, bagi orang berbuka puasa 5 daripadanya. Mungkin 5 balik ke rumah, alhamdulillah. Tapi tuan-tuan, kalau 10 bekas kita beli, balik ke rumah, pagi esok ke bakul sampah lebih banyak daripada kita makan, maka itu perangai yang jahat. Kena ubah perangai itu. Kan kita tahu, innal mubazzirina kanu ikhwanus syayatin. Sesungguhnya orang yang membazir itu adalah saudara kepada syaitan. Syaitan kena belenggu dah, kena rantai dah. Tapi kita dengan nafsu kita. Oleh sebab itu puasa dengan imanan, wahtisabah, dengan penuh keimanan, keyakinan. Alhamdulillah, Allah Ta'ala beri aku peluang dan kesempatan aku boleh berpuasa pada tahun ini. Ya Allah, mudah-mudahan inilah puasa aku yang terbaik, yang terakhir. Kalau ada lagi umur panjang aku, alhamdulillah. Kemungkinan ini puasa yang terakhir bagi kita. Sebab banyak sahabat-sahabat kita yang telah pergi untuk selama-lamanya. Oleh kerana itu, dengan penuh iman, bukan dengan kebiasaan, dengan adat dan sebagainya. Iman itu yang dilakukan oleh Nabi, ma waqqara fil qalbi wa saddaqa bil amal. Apa yang disebut, dinyatakan dalam hati dan dibuktikan dengan amal dan perbuatan. Oleh sebab itu, bila kita berpuasa, baik laki-laki, baik perempuan, kita mahu puasa kita hanya bukan setakat tak makan dan tidak minum, tetapi kita mahu lebih daripada itu. Puasa, tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan maksiat lidah, mata dan sebagainya. Dan kita masih lagi boleh melaksanakan banyak lagi perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam tempoh kehidupan kita yang pendek dan singkat ini. Oleh sebab itu, kita kena ubah perangai kita. Kalau kita ada di kalangan kita, anak-anak kita yang rajin berpuasa tapi malas sembahyang, tolong berubah. Tak ada faedah puasa tak sembahyang. Tuan-tuan, apa faedahnya kita puasa sedangkan kita tidak sembahyang? Puasa itu wajib, sembahyang itu juga wajib. Malahan puasa boleh tinggal sebab penyakit, sebab musafir dan sebagainya. Sembahyang tak boleh ditinggalkan. Sakit pun kena sembahyang, terkecuali akal dan pemikiran hilang. Tak siuman, tak boleh berdiri duduk. Tetapi bagaimana kita sebagai orang Islam berpuasa tak sembahyang? Ini suatu kejahatan kepada diri sendiri. Allah Ta'ala
perintah kita puasa dan perintah kita sembahyang. Sembahyang rukun yang kedua sesudah kita mengucap dua kalimah syahadat. Kalau kita tak sembahyang, kita nak letak di mana amal ibadah kita? Segala amal ibadah sah adalah dengan Islam. Baik, bila kita tak sembahyang, kita Islam ke kafir? Tuan-tuan, Islam ke kafir tak sembahyang? Jangan ragu-ragu, tanya dengan jawab dengan yakin. Tak sembahyang tu Islam ke kafir? Bila kafir macam mana gaya? Oi, macam mana pula Ustaz Ahmad ni kata kafir? Bukan saya kata, Nabi SAW menyatakan, man tarakas salah muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang sesiapa yang tidak melakukan sembahyang, meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Apa awak ni tak sembahyang ni? Malah sembahyang lah. Sengaja ke tak sengaja? Barang sesiapa meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka nyatalah kafirnya. Cuma kafir ni, bila kafir dia tak sakit pening kepala. Kalau kafir pening kepala, kalau kafir sakit gigi, oh ini aku kafir ni sakit gigi ni, ada tanda tahu. Tapi kafir ni dia tak ada apa-apa, makan sedap, tidur lena, mandi basah, mimpi malam seronok, macam lembu kenyang je, minta maaf dengan izin. Maknanya tak ada kesan yang sampingan kafir ni. Orang yang semayang ni kadang sakit lutut, Allah, meresok nak semayang sakit lutut, berkusi. Tanya obat sakit lutut kedai Ingah, Ingah kata ada. Ada orang banyak beli dah, ada yang pulang nasi awak lah kata dia. Alhamdulillah, tahan makan ubat, semayang. Yang tak semayang, Allah, mengkelencah macam anak lembu liar. Minta maaf dengan izin. Artinya kafir ini tidak mendatangkan kesan kepada fizikal kita, tetapi kesan kepada rohani kita, kepada iman kita. Tidak berbaloi kita hidup di dunia kalau kita diberi kesihatan oleh Allah, kita rajin berpuasa, sedekah dan sebagainya, tapi kita meninggalkan solat dengan sengaja. Mohon bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertaubatlah. Kita nasihatkan anak-anak kita. Saya tak tahulah dah 3 hari puasa hari ini. Kalau tahun lepas ada yang berpuasa, berbuka dekat masjid, lepas buka pakat tak semayang. Itu dulu. Sekarang ni saya tidak tahu ada ke tak ada. Mudah-mudahan tak ada, alhamdulillah. Kalau ada, berbuka depan masjid, semayanglah. Kerana sembahyang itu merupakan rukun yang kedua. Tak boleh tidak, mesti dikerjakan dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Bukan saja puasa, seluruh amal ibadah yang kita kerjakan mestilah dengan iman, dengan keyakinan, dengan penuh kepercayaan bahawa kalau tidak berpuasa rugi kita, walaupun kita boleh berbuka, boleh diganti dan sebagainya. Tetapi sebab itu Tuhan kata dalam ayat itu, wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu nak berpuasa juga, orang yang sakit yang patut bayar fidyah tapi dia nak berpuasa juga, itu baik bagi kamu jika kamu tahu. Jadi artinya tidak ada alasan kepada kita orang Islam dalam mazhab Syafi'i ini tak bersembahyang merupakan satu perkara yang boleh dimaafkan. Tak, dia perkara yang mesti bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, dalam bulan yang penuh barakah ini, bulan yang penuh kemuliaan ini, kita menjadi tetamu kepada bulan ini, mendidik kita, mendidik jiwa raga kita. Kita berpuasa dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Bayangkan tuan-tuan, lepas puasa, lepas buka kita semayang, berapa rakaat kita semayang? Masuk masjid, semayang sunat tahiyatul masjid 2. Lepas tu lepas azan, semayang sunat azan, ataupun lepas isyak kita semayang pula 2 rakaat. Lepas tu semayang pula lagi tarawih 8 rakaat. Dah berapa? 12 rakaat. Dah? Ya, 8, 10, 12. Lepas tu campur witir lagi 13. Ke berapa buat sini? 20 ke? Tak apalah, buatlah 20. Artinya paling kurang 13 rakaat ataupun 10 rakaat kita semayang witir buat kemudian. Penat tak? Penat. Tetapi kita buat itu dengan iman bahawa inilah peluang. Tarawih ini hanya ada pada bulan Ramadan sahaja. Tak ada dalam bulan yang lain. Ini tarawih.
Jadi kalau kita diberi kesempatan oleh Allah, sebab itu kita datang ke masjid, niat iktikaf di masjid, beribadah dan berada pula dalam majlis ilmu, Allahu Akbar, banyaknya ganjaran yang Allah beri dengan syarat kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita buat itu mestilah dengan ikhlas dan dengan ilmu yang telah diberikan kepada kita oleh Allah melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu di antara benda yang penting juga dalam bulan puasa ini, Al-Quran mesti kita baca. Pembacaan Al-Quran kita kena baca. Kalau orang tak dapat baca Quran, dia tak reti apa ayat yang dia dapat. Dia dapat Fatihah, dia baca Fatihah. Dia dapat Qul Huwallah, baca Qul Huwallah. Nabi kata barang siapa membaca Qul Huwallahu Ahad satu kali, pahalanya seperti dia membaca 1/3 Al-Quran. Betul tak? Inilah iman. Kalau kita baca 3 kali Qul Huwallahu Ahad, kita seolah-olah membaca satu Quran itu. Tetapi yang penting bukan baca itu saja. Kita kena faham dan mengerti apakah makna Qul Huwallahu Ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu asa, satu, tunggal, bukan dua, bukan tiga. Allahus Samad, Allah tempat pergantungan hidup seluruh makhluk. Pergantungan kita kepada Allah, bukan kepada sesuatu yang lain. Kalau kita ada harta, aku inilah harta aku tak boleh susah ni aku ada harta. Tak, harta bukan tempat pergantungan. Harta sebab dan musabab. Pergantungannya Allah. Aku ada gaji, aku ada pencen, aku tak heranlah korang umpamanya. Tak, bukan. Pergantungan kita mesti kepada Allah. Allah pergantungan hidup kita, senang susah kita, baik jahat kita minta apa juga dengan Allah. Yang lain tu merupakan anugerah dan kurnia Allah sebagai rezeki kepada kita. Kita makan ubat, mujulah sakit aku ni, obat ni lah membaikkannya. Anda sudah salah. Pergantungan kita Allah. Obat bukan boleh membaikkan. Obat hanya sebab dan musabab sahaja. Disebabkan ubat inilah, alhamdulillah Allah beri kepada aku rezeki untuk boleh beribadah kepadanya. Allahus Samad, pergantungan kepada Allah, bukan kepada suami, bukan. Sebab itu bila orang kehilangan suami dan sebagainya, dia kata patah hati, tumbang harapan, tempat bergantung dah hilang, tak ada dah. Dia mula layu, mula longlai, mula kadang-kadang nak bunuh diri, na'udzubillahi min zalik. Itu salah. Pergantungan kita adalah Allah. Allahus Samad, Allah tempat pergantungan seluruh makhluk, termasuk kita. Lam yalid, Allah tidak beranak. Walam yulad, dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada persamaan bagi Allah dengan sesuatu apapun. Ini makna pembacaan. Kena faham. Untuk membantu kita faham, kerana kita orang Melayu, belilah kitab Al-Quran terjemahan. Terjemahan Rumi ke, terjemahan Jawi ke, apa yang boleh kita baca sebagai bantu untuk kita faham apa yang kita baca. Sebab kalau kita baca Quran, kita tak fikir apa yang disuruh, maka kita mendapat dosa, bukan mendapat pahala. Wailul Quran wal Quran yal'anu. Banyak orang baca Quran, Quran laknat dia. Iqra'il Quran ma nahaka fa in lam yanhaka falaysa taqra'uhu. Bacalah Quran. Apa-apa yang Quran tegah menghalang kamu daripada melakukannya, naklah kamu tinggalkan. Dan apa-apa yang Quran suruh kamu buat, maka naklah kamu kerjakan perintah itu. Itu makna baca Quran. Tapi kalau kita baca, kita langgar, lagi kita tak faham, kita mendapat dosa, bukan mendapat pahala. Oleh sebab itu, betulkan cara pembacaan kita, betulkan cara ibadah kita, mesti menepati sunnah Nabi SAW. Nabi ajar kita berpuasa, bersembahyang sampai bengkak kaki-kaki. Kalau kita berpuasa tak sembahyang, kita ikut syaitan alaihi laknat. Itu mazhab syaitan, bukan mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Ingat kalau kita sembahyang, kalau orang perempuan sembahyang, pakaiannya masih terdedah lagi, tak tutup aurat lagi. Itu dia ikut syaitan. Sebab tu dalam ayat yang dibaca oleh imam tadi, lan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali orang Yahudi dan orang Kristian tidak akan bersetuju dengan kamu sehingga kamu mengikuti cara hidup mereka. Sebab itu kita kena faham, kita kena ada ilmu.
Ada ilmu bagaimana aurat, bagaimana halal haram, bagaimana cara buat dengan betul dan sebagainya. Sebab itu ilmu sangat penting, dan ilmu itu ialah Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW. Jangan ada di kalangan umat Islam malah belajar, selesa dalam keadaan kejahilan, tak tahu. Lah ustaz kawan orang jahil, dia kata. Peliknya, siapa suruh dia jahil? Siapa suruh dia datang ke dunia sampai ke mati jahil? Tolong maafkanlah kesilapan-kesilapan yang lalu, tetapi kita kena hilangkan kejahilan itu dengan belajar, dengan mencari majlis ilmu, selesa dengan majlis ilmu, seronok dengan majlis ilmu, seronok dengan membaca buku-buku. Baca Quran dengan kefahaman, jangan baca sampai tak faham, sampai bila-bila tak faham. Yasin itulah, benda Yasin tohlah. Tuan-tuan, hentikan perangai yang jahil itu, perangai yang tidak menguntungkan kita itu. Jadikanlah kita berhijrah kepada cara yang diajar oleh Nabi SAW. Talabal ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimah. Menuntut ilmu suatu kewajipan bagi setiap Islam, laki-laki dan perempuan. Artinya kita melangkah dalam saat-saat menuju kematian, menuju kesempurnaan hidup, bahawa kita berusaha meninggalkan kejahilan, meninggalkan perangai-perangai buruk yang kita masih miliki. Kita tahu diri kita, kita muhasabah, saya mengajak diri saya dan tuan-tuan semua, kita berhijrah ke arah yang lebih baik, yang diajar oleh Nabi SAW, yang dididik oleh Allah Ta'ala dalam kehidupan kita beragama ini. Kerana Islam agama yang benar, yang baik, menjamin kebaikan kepada kita, hidup bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, dan terlepas daripada azab api neraka. Maknanya bahagia di dunia ini kalau kita ikut Islam. Kalau kita tolak Islam, tidak ada bahagia sebenarnya, tidak ada pahala. Dan bagaimana kita boleh hidup bahagia di akhirat dan terlepas daripada azab api neraka? Tak mungkin. Oleh sebab itu, kedatangan Ramadan, pintu surga dibuka dengan seluasnya. Ayo kita masuk ke dalam maghfirah Allah untuk mendapat keampunan Allah, bertaubat daripada segala kesilapan kita, bertaubat dengan istighfar, dengan penuh azam, tidak akan meninggal, tidak akan melakukan lagi kesilapan-kesilapan dan kejahatan-kejahatan yang telah kita lakukan dulu sebelum ini. Kita minta Allah Ta'ala pimpin kita ke jalan keampunan dan keredaannya, insya-Allah. Anak rasa cukup setakat itu dalam tempoh yang terhad untuk kita bersama-sama mendapat kebaikan dalam bulan yang mulia ini. Yang benar dari Allah, kekelemahan dan kekurangan kelemahan saya minta dimaafkan. Subhanakallahumma rabbi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.